Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Hai, apa khabar semua hari ini? Okey. Harap okey lah, harap okey Okey, halo semua. Halo sekali lagi Okey. Selamat datang ke rancangan Kanta Kelam. Salut. Yes. Bagaimana hari anda hari ini? Harap semuanya baik, lebih baik daripada semalam. Okey. Hari ini saya akan mula dari minggu lepas lah, saya akan upload video pada hari Selasa, Khamis dan Sabtu. Tapi kalau tak ada apa-apa saya nak buat ataupun masa tu idea saya ada, okey, saya akan buat satu episod bonus macam yang lepas. Ada satu episod bonus hari Ahad. Okey, Selasa ni saya akan khaskan untuk kes jenayah. Khamis pula saya akan khususkan untuk perkongsian seram, cerita-cerita seram, semua itulah. Manakala Sabtu pula adalah untuk tempat ataupun benda yang misteri. Saya janjilah saya akan cuba sedaya upaya yang boleh untuk memenuhi semua perancangan ini. Okey? Okeylah. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kes jenayah yang ingin saya kupas hari ini adalah, sabar, muzik dulu. Oh, bocor. Okey. Ia adalah tentang Ted Bundy. Anda kenal siapa Ted Bundy? Okey, selepas ini anda pasti akan kenal siapa Ted Bundy. Okey? Okey. Sorry. Okey. Dekat sini saya nak tunjukkanlah ni orang yang dekat ni. Dia ni lah yang bernama Ted Bundy. Handsome kan? Memang handsome. Tapi otak tak betul. Tu je. Otak dia tak berapa betul. Okey. Biar saya kongsikan sedikit tentang si Ted Bundy ni. Ted Bundy merupakan satu nama yang telah menggegarkan jagat dunia pada abad ke-20. Ted Bundy atau nama asalnya iaitu Theodore Robert Quayle, dan dia telah dilahirkan pada 24 November 1946 di Burlington, Vermont, Amerika Syarikat. Bundy ni, kalau korang tak tahulah, yang belum kenal Bundy ni siapa. Bundy ni handsome macam ni pun otak tak betul. Dia ni merupakan seorang pembunuh bersiri. Okey. Penculik. Perogol. Dan necrophilia. Korang tahu apa maksud necrophilia tu?
Necrophilia tu sebenarnya ada masalah jiwa, masalah mental, yang suka melakukan hubungan, maafkan saya terlebih dulu, yang suka melakukan hubungan intim dengan cuba teka, dengan mayat. Bandi. Okey, balik pada kisah si Bandi ni. Bandi ni sebenarnya dia berasal dari keluarga yang bergolak, dan dia dari kecil, ataupun lebih elok kita kata dari lahir, dia ni memang dah angkat dan dijaga oleh nenek dan datuknya. Malahan nenek dan datuknya mengajar si Bandi ni bahawa emaknya adalah kakak dia. Tengok kan dah terbalik tu, family dah tak cun juga. Okey, Bandi ni dari kecil memang suka main dengan pisau lipat. Dah ada tanda-tanda tu kan. Tambahan lagi, walaupun dalam keadaan family yang bermasalah macam ni semua ni kan, dengan keadaan yang ada pelik sikit lah, orang lain suka main macam permainan biasa, dia pula main pisau lipat. Si Bandi ni juga mempunyai degree dalam bidang psikologi yang dia telah dapat pada tahun 1972. Hebat juga si Bandi ni kan. Jangan main-main. Walaupun macam ni yang dia buat dekat atas ni tadi, memang dia ni orang pandai tau, degree tu, psikologi lagi. Jangan main-main dengan dia. Okey, balik kita menjurus ke sejarah silam si Bandi ni. Okey, kegiatan jahat Bandi ini berluasa sekitar tahun 1970-an atau mungkin lebih awal lagi. Si Bandi ini menyasarkan wanita muda atau budak perempuan sebagai mangsanya. Namun begitu, Bandi telah mengaku, dia cuma mengaku, dia telah namun begitu, Bandi telah menafikan. Dia tak nak mengaku dengan semua tuduhan yang telah pihak berkuasa beri dekat dia. Dia tak nak mengaku. Dia telah menafikan semua kesalahan jenayahnya itu yang lebih sedekat yang dia telah lakukan. Bandi memang seorang yang bijak, dan ramai mengakui kerana dia pandai bermain dengan fakta dan memperlekehkan kelemahan undang-undang pada masa itu. Kalau korang nak tahu, nak lebih lanjut, korang boleh tengok video dia dekat crime tu. Tadi hari tu saya tengok tu. Dekat situ juri hakim yang menghakimi dia sempat memuji si Bandi ni. Dia harap Bandi ni boleh belajar dengan lebih tekun, lebih elok, supaya dia tidak supaya suatu hari nanti si hakim ni berharap akan dia bertembung balik, macam berjumpa balik lah dengan si Bandi ni, tapi bukan dalam bidang macam inilah. Dia nak tengok si Bandi jadi seorang peguam yang berwibawa. Itu dia sebenarnya. Tapi ternyata si Bandi ni menyalahgunakan kepintaran yang ada pada dia. Bandi. Okey, balik lagi ya. Bandi hanya mengaku, saya mendapat dua sumber, hanya mengaku 30 ataupun 36 sahaja kesalahan yang telah dia lakukan di 7 negeri antara tahun 1974 hingga 1978. Jumlah mangsa sebenar jauh daripada itu, dan hasil daripada sumber
penyiasatan detektif-detektif yang ada bersangkut paut dengan kes si Bandi ni, mereka mengatakan lebih ataupun paling kurang 100 kes yang berkaitan dengan si Bandi ni. Korang tengok tadi kan, dia ni memang bukan lelaki yang tak ada rupa, dah lah pandai, ada rupa. Okey, jadi senjata utama dia ni dia dah gunakan dengan sebaiknya tau. Dia dah dia handsome, dia berduit, dia pandai, dia ada karisma. Jadi itu yang senang, yang memudahkan Bandi ni memikat mangsanya kerana paras rupanya yang kacak dan kelihatan sangat berkarisma. Bandi akan mencari mangsa di tempat awam. Tengok, berani dia kan? Ada kalanya si Bandi menyelinap masuk ke dalam rumah mangsa pada waktu malam dan memukul mangsa sehingga pingsan ketika tidur. Bandi juga kadang-kadang dia akan berpura-pura sakit atau cedera supaya mendapat ihsan daripada mangsanya. Kan perempuan senang simpati dengan lelaki, tambah lagi handsome macam si Bandi ni. Okey. Dan kadang-kadang juga dia menyamar menjadi pihak penguatkuasa macam polis, CIA, FBI. Dia menyamar jadi tu. Kemudian menyamar jadi tu sebelum dia menangkap mangsa dan melumpuhkannya dan terus membawanya ke satu tempat yang terpencil untuk diperlekehkan. Memang kau ni Bandi. Bukan berhenti di situ saja. Bandi juga akan menggayakan dia pakai baju baru, pakaikan mangsa dia tu. Okey, dia akan menggayakan mangsanya dan melakukan, maafkan saya sekali lagi, melakukan hubungan intim dengan mayat tersebut berkali-kali tau. Berkali-kali. Memang aduh si Bandi. Berkali-kali sehingga dia benar-benar puas dengan mayat itu. Dan mayat-mayat itu dibiarkan terdedah selepas acap kali digali, dikubur. Dah dia macam jemu dengan mayat tu, dia akan abaikan macam tu aja. Dan apabila mayat itu sudah terdedah, maka ia pasti akan menarik binatang liar untuk memakannya. Ini juga salah satu sebab kenapa pihak berkuasa sangat susah mencari bukti untuk dikaitkan dalam kes si Bandi. Yang gilanya lagi korang tahu? Dia memenggal 12 mangsanya. Pas dia penggal, dia buat apa? Korang nak tahu? Dia penggal, dia bawa balik pergi Pangsapuri dia lah pula. Tujuannya apa? Dah lah psycho macam ni. Dah lah belagak diva. Dia nak buat kepala yang dia pancung tu, kepala yang dia penggal tu, jadi cenderamata lah konon. Aduh Bandi. Nang memang Bandi lah kau ni. Si Bandi ni telah dipenjarakan buat pertama kalinya pada 1975 apabila ramai pelajar wanita di pusat pengajian tinggi di Utah menghilang tanpa jejak
semenjak Bandi masuk ke pusat pengajian itu pada tahun 1974. Bandi tertangkap basah. Dia tertangkap basah pada masa itu apabila dia diminta oleh pihak polis berhenti di pinggir jalan, sebab masa tu macam ada roadblock lah. Okey, berhenti di pinggir jalan untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan polis mendapati sejumlah barang seperti kobar, topeng muka, tali dan gari. Ini semua telah menimbulkan kecurigaan pada pihak polis dan terus memberkasnya atas barang-barang yang dianggap bukti pada kes yang sedang hangat pada masa itu. Setelah siasatan dilakukan, Bandi ini telah dikaitkan dengan pelbagai kes bunuh yang kejam yang telah berlaku dalam tempoh beberapa tahun dan serta di beberapa negeri yang pernah Bandi lalui. Ini masa dia ditangkap. Ini masa dia di mahkamah. Ini wajah-wajah mangsa Bandi. Okay, kita masuk lagi ke fakta si Bandi ni ya. Okey. Balik ke wajah Bandi baliklah. Okay. Dia pernah hebat juga Bandi ni, otak menggeliga kan. Dia pernah terlepas dari penjara sebanyak 2 kali pada tahun 1977. Yang pertama apabila Bandi dituduh membunuh seorang gadis muda di Colorado dan dia telah bertindak menjadi peguam untuk dirinya sendiri. Sebab dia kan ada ambil bahagian psikologi macam ini kan. Jadi dia ni memang jenis yang pintar bercakap lah. Ini dia ni salah lah Bandi ni. Salah gunakan kepintaran lah si Bandi ni. Dia telah pada masa itu cara dia lari korang nak tahu. Dia telah nekat terjun dari salah satu jendela yang terdapat dalam perpustakaan mahkamah. Kalau diikutkan dalam apa yang saya baca semalam, tinggi tu 1 tingkat. Kalau nasib tak betul, gol. Namun begitu hebat si Bandi ni pun, dia tertangkap juga, tapi memerlukan masa 8 hari sebab dia ditangkap pada hari ke-8 selepas dia berjaya melarikan diri tadi. Seminggu lebih lah kawan ni bebas. Pada bulan Disember tahun yang sama, sekali lagi Bandi cuba melarikan diri dari tahanan. Kali ini dia telah memotong siling di dalam sel dia. Oleh kerana berat badan si Bandi ni telah susut sebab di dalam jail, jadi siling ni, lubang yang dia buat tu muat untuk dia masuk, dan dinding juga tahan menampung berat Bandi pada masa itu. Ini telah memberi satu advantage pada si Bandi inilah, kelebihan untuk dia. Sebab pihak polis cuma mengetahui yang si Bandi ni tak ada lagi dalam dia punya sel 15 jam selepas si Bandi jalan. Baru dia orang tahu yang si Bandi ni tak ada. Tengok dalam masa pelariannya ni, inilah
dia ni tak pernah puas, tak pernah serik lah. Dalam masa pelarian ni, pada 14 Jun 1978, si Bandi berhasil mencederakan 4 orang gadis, 2 daripadanya meninggal. Tak puas hati dengan itu, dia colek lagi seorang gadis pada 9 Februari tahun yang sama. Namun nasib tidak selalu menyebelahi si Bandi apabila gadis yang dia colek last tu, gadis tu dapat lari, dapat menyelamatkan diri. Jadi dia telah ditahan pada bulan yang sama. Apabila di persidangan, si Bandi ni biasalah dengan ego dia, dengan elegan dia, dengan diva dia tu, dia sentiasa kelihatan tenang, menunjukkan persona seakan-akan dia tidak bersalah sama sekali. Kadang-kadang dia kelihatan seperti merayakan sesuatu pada masa penhujahan dia. Yakinlah, macam confident sangatlah yang dia tak dapat ditangkap oleh pihak polis ni kan. Okey. Walau bagaimana hebat dan bergayanya si Bandi ni, akhirnya dia telah dijatuhkan hukuman mati atas kesalahannya membunuh 2 orang gadis di Chil Omega yang tadi tu, dan seorang lagi pada tahun 1980 di atas kesalahan membunuh Kimberly Lynch, iaitu mangsa terakhirnya. Sempat juga dia bunuh lagi tu. Aduh, Bandi. Si Bandi telah mengemukakan rayuan. Dia telah kemukakan rayuan untuk dipersidangkan kembali di Mahkamah Agung Amerika Syarikat. Namun telah ditolak. Memanglah orang tolak kau, Bandi. Dah kau buat macam-macam, memang dah orang akan tolak kau. Aduh, yai. Okey, Bandi juga ada mengemukakan tawaran pada pihak mahkamah untuk kes-kes lain agar proses hukuman kerusi elektrik ditarik atau diperlambat. Namun memang orang takkan terima. Orang tahu engkau ni jenis joker. Hai. Maka tanggal 24 Januari 1989 sekitar 7 pagi waktu setempat di Florida State Prison, di atas kerusi elektrik yang ada kalanya dipanggil Old Sparky, suasana di luar penjara penuh sesak dengan orang yang ingin meraihkan bukan sedih, meraihkan jatuhnya hukuman mati ini pada si Bandi yang kejam itu. Ada yang bergembira sehingga membakar bercun. Tengok, sampai bersorak-sorai sebagai simbol merayakan kematian pembunuh kejam di zaman itu. Maka dengan ini berakhirlah riwayat si Bandi, pembunuh kejam dan dicek di zaman itu di atas sebuah kerusi elektrik. Bandi ini juga pernah mengatakan dia waras 99%, namun 1% di dalamnya seperti menyuruh dia melakukan semua perbuatan ini. Dia tak pernah mengaku dirinya sebagai pembunuh dan dia selalu meletakkan dirinya sebagai orang ketiga setiap kali dia berbual dalam soal jawab. Itu tadi adalah antara sorotan yang telah terjadi pada si Bandi ini. Banyak buku, filem telah terhasil daripada kisah nyata si Bandi ini. Dan yang terbaru iaitu filem yang dibintangi oleh Zac Efron, yang hero dalam High School Musical tu, tahu kan? Yang mana Zac ini telah memegang watak Ted Bundy sendiri. Filem ini berjudul Extremely Wicked, Shocking, Evil and Vain.
yang telah dikeluarkan oleh Netflix pada 26 Januari tahun 2019. Soal 2 tahun lepas lah. Okey, sampai di sini sajalah kisah si Bandi, pembunuh bersiri, berogol, psycho, semua diambil lah. Semoga ini menjadi iktibar kepada kita semua untuk lebih berhati-hati. Salam Kanta Kelam. Salut. Okey semua. Adik terkeluar sekali dua-dua lah. Tadi tak nak lah. Kau ni. Kau ni. Main-main kau ni ya. Sekejap ya, saya nak tonton dulu. Ceding. Okey. Abang seorang ni buang. Getah-getah ni lah. Kekalkan yang getah-getah lah. Kita kekalkan yang getah-getah. Okey. Bagaimana semua? Bagaimana kisah hari ini? Saya harap benda ni tak akan terjadi di tanah air kita. Jagalah golongan hawa di sekitar anda. Katakanlah tidak pada keganasan terhadap mereka, okey? Dan sebagai lelaki sepatutnya kita menjaga mereka, bukan sebaliknya. Akhir kata, sama-samalah kita patuhi SOP yang telah ditetapkan supaya kes COVID ini mampu diturunkan dan juga kita mampu kembali hidup selesa walaupun dalam norma baru. Maaf jika ada salah dan silap dalam sepanjang perkongsian ini tadi. Rancangan Kanta Kelam hanyalah sebuah rancangan peneman anda semua, okey? Salam Kanta Kelam. Salut. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih kerana memilih saluran kata. Harap semuanya terhibur dengan perkongsian yang telah disampaikan, kerana semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.